Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan kasih sayang Allah SWT pada kita masih lagi sama-sama diberikan peluang oleh Allah SWT berada dalam majlis ilmu di alam maya. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi sebab untuk kita mendapat kasih sayang Allah dan keredaannya, yang paling penting menjadi sebab untuk kita masuk syurga Allah SWT, insya-Allah. Kita sambung tafsir kita dalam surah Al-Alaq. Kita berkenalan dulu sedikit dengan surah Al-Alaq ini, iaitu yang disebutkan oleh Dr. Abah Az-Zuhaili dalam tafsir dia, tafsir Al-Munir, iaitu surah ini surah Makkiyah mengandungi 19 ayat. Nama surah ini adalah Al-Alaq, ataupun surah Iqra, atau juga sebut sebagai Al-Qalam, sebagai Al-Qalam. Kerana Allah SWT memulakan surah tersebut dengan firman-Nya yang bermaksud Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu maksud juga Al-Qalam tu. Maksud Iqra dan surah Al-Alaq itu masuk belaka dalam tiga-tiga. Apa kaitan surah sebelum ini dengan surah ini? Surah sebelum ini Allah menjelaskan dalam surah At-Tin bahawa dia menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dan dalam surah ini pun Allah Ta'ala menjelaskan bahawa manusia dijadikan dari secantik-cantik kejadian itu, dari bagaimana kejadian itu. Nah, antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu nanti dari alaq itu apa dia alaq? Itu kita bincang nanti kalau sempat lah yang tu, sebab kita nak bincang tentang sejarah Al-Alaq, surah Al-Alaq ini tu ada sejarah dia. Kita perkenalan dulu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa manusia dijadikan daripada seketul darah. Kemudian penjelasan ini merupakan keterangan dari aspek-aspek benda dan juga kebendaan. Dan surah ini mengandungi tiga perbincangan besar. Yang pertama, tentang hikmah kejadian manusia yang dijadikan Allah Ta'ala, yang bermula daripada lemah hinggalah menjadi kuat. Kemudian untuk yang kedua, menerangkan tentang sifat melampau manusia dan menentang segala perintah Allah SWT. Manusia yang kerap bersifat angkuh terhadap Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, membincangkan tentang Allah Ta'ala mendedahkan tentang sifat Abu Jahal yang sangat membenci dan menghalang Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah solat. Nanti kita bincang nanti, tapi tak sempat hari ini. Bagaimana Abu Jahal bersumpah untuk menghalang Nabi solat, tapi bila dia pergi, dia lari pula. Kenapa? Kerana kita bincang nanti. Dan cara turunnya surah ini, bahagian pertama surah ini turun pada peringkat awal. Bahagian pertama tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu bahagian pertama. Dia turun pada peringkat pertama penurunan Al-Quran di Gua Hira. Kemudian yang lain, ayat-ayat yang baki yang seterusnya itu sampai ayat yang ke-9 itu, yang ke-19 itu, dia turun selepas itu. Dia itu turun selepas dakwah mula berkembang dan penentang Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Baru turun. Dan sebab tu nanti dalam ilmu usul ulumul Quran, dalam ulumul Quran, kita ada ilmu bincangkan bagaimana surah ini disusun. Sebab dia bukan semua surah tu turun sekaligus, macam Al-Baqarah ke An-Nas, An-Nisa ke apa, dia turun berperingkat-peringkat. Seperti juga Al-Alaq. Tapi kenapa dia duduk sini ni jadi macam ni, sedangkan dia turun lambat? Itu perbincangan dalam ulumul Quran. Wallahu a'lam itu. Okey.
Juga sini Imam Bukhari dalam tafsir Al-Munir ini dibincangkan bagaimana Imam Ahmad menceritakan riwayat daripada Ibnu Aisyah, riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Aisyah tentang penerimaan wahyu Nabi SAW yang pertama. Ini panjang juga lah. Biarlah dulu itu kita tengok kepada tafsir kita, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq. Kita baca yang bahagian pertama dulu. Ini rasa tak habis ni. Rasa ni kalau kita nak bincang secara history dan juga secara saintifik, memang tak habis. Tiga minggu pun tak habis. 3 kali jumpa tak habis lagi. Kalau macam kita tengok Ibn Katsir ni, dia bahagikan kepada 3. Macam ayat 1 hingga 5, kemudian ayat 6 hingga 19. Dua dia bagi kat sini 2. Tapi kalau dalam tafsir Al-Munir ni dia bagi 3. Dia bagi 3. Ayat 1 sehingga ayat 8. Kemudian ayat 8 sehingga ayat dia bagi 2 juga. Dia bagi 2 hingga ayat 19. Buya Hamka dia bagi 3. Buya Hamka antaranya. Dia pun panjang juga pendahuluan Buya Hamka ni. Panjang juga Buya Hamka pun. 1, 2. Ya, Buya Hamka dia bagi 3. Buya Hamka dia bagi 3. Peringkat perbincangan dalam tafsir. Dia bagi 4. Buya bagi 4. Pembahagian tafsir dalam surah Al-Alaq ni. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 hingga 5 kita baca dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Sahabat negara sekalian, kita bincang awal kenabian Nabi, awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan ayat yang pertama kali diturunkan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Ibnu Aisyah, hadis Bukhari ini. Ibnu Aisyah berkata, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang benar waktu beliau tidur. Dan beliau tidak bermimpi, melainkan mimpi itu datang kepada beliau seperti falak, iaitu cahaya subuh, kerana begitu jelasnya, terang itu. Dan kemudian hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri. Dan beliau datang ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Bunda Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Sahabat negara Islam, kalau kita nak bincang, wahyu pertama Nabi SAW sebelum dalam bentuk ayat Quran, dia adalah dalam bentuk mimpi. Sebab itulah kalau kita tengok ke cerita-cerita orang masuk Islam, saya dah sebut banyak kali sebelum ni, cerita orang masuk Islam, ada juga yang masuk Islam dengan mimpi. Boleh katakan ramailah kalau kita Nusantara ni, kebanyakannya mimpi. Allah yarham anak akak saya, nama Adam, nama sebelum tu nama apa sebelum tu? Dia masuk Islam tu sebab antaranya dia selalu bermimpi, dia tengok dia tengok benda warna putih dalam rumah, dalam bangunan warna putih. Ada mimbar, ada tu dia ni. Dengan izin Allah SWT, masa tu dia belajar dekat UPSI, saya dekat masa tu mengajar di Raja Abdullah. Saya pergi dengan kawan dia, saya pergi. Kemudian bila sampai sana tu dah masuk, dah ambil dia, saya jemput dia. Kemudian nak pergi makan, kebetulan dah Isyak. Bila masuk Isyak, saya singgah solat
masjid dekat rumah dia, orang sewa dia tu. Kemudian dia minta izin, dia kata, Ustaz, saya masuk solat sekali boleh tak? Saya kata masuk, tak ada masalah. Maksudnya dia belum bersyahadah lagi. Kemudian dia berwudu sebab dia dah belajar kan. Kemudian bila masuk, lepas solat tu dia keluar termenung dia. Saya tanya kenapa? Saya lupa nama sebut Islam dia. Uh, dia kata, rupanya saya dah bermimpi selama ni, rupanya tempat saya mimpi tu dalam ni. Memang bang, masjid tu baru buat. Putih, tak ada apa-apa lagi. Putih, ada mimbar, tak adalah apa nama, aksesori lain lagi. Putih. Dia termenung, saya kata, itulah dengan rahmat Allah lah. Ada masuk dalam masjid ni, walaupun tak Islam lagi, tapi Allah dah tengok, tak bersyahadah lagi. Sebenarnya dia Islam dah, sebab hati dia tu dah nak masuk Islam. Jadi dia kata, rupanya yang saya mimpi tu ada bangunan sebelah rumah saya, iaitu masjid. So, kalau kita nak naikkan dengan apa yang Nabi mimpikan, mimpi Nabi Islam dalam bentuk cahaya terang benderang, itu cahaya subuh. Dan dia menunjukkan kepada subuh ni, kalau kita mimpi, maksudnya cahaya tu, cahaya ni dia adalah sesuatu yang baik. Kan? Orang takut dalam gelap. Ramai orang takut dalam gelap. Saya tak pernah dengar lagi orang takut dengan cahaya, duduk dalam terang. Dalam gelap orang takut. Maka sebab tu Allah Ta'ala jadikan wahyu Nabi itu dalam bentuk cahaya. Cahaya tu pula cahaya pagi, bukan tengah hari. Sebab kalau cahaya pula, dia ada perangkat-perangkat cahaya kan. Kalau cahaya pagi orang suka. Tadi saya keluar solat subuh, surau tu agak tinggi sikit daripada rumah ni. Kita nampak di bukit-bukit yang apa nama, banjaran apa tu yang dekat kalau duduk tengah rumah saya ni, nampaklah belakang Gombak Setia tu kan ada bukit-bukit tu. Nampak cahaya kekuningan dia nak keluar. Nah, tu tersekat dengan Jumaat saya kata tengok. Cantiknya kalau kita duduk tempat tinggi lagi, kita nampak cahaya matahari keluar. Rasa macam hanya yang tahu lah kalau rasa. Hanya rasa tu sebab saya kata, dia kata seronok kot saya tengok. Sebab kita datang tu masjid subuh tadi gelap. Bila nak balik tu, di antara masih lagi gelap tapi sudah ada cahaya-cahaya kuning di hujung bukit. So kita akan rasa lain. Tapi kalau dah pukul 12 tengah, orang tak tunggu dah. Orang tak tunggu dah cahaya tu. Itu panas. Tak adalah orang pergi dekat pantai apa ni. Kami nak tengok kecantikan, keindahan matahari pukul 1. Tu orang gila. Angun tu. Rentung pukul 1. Orang tengok waktu pagi. Kemudian cahaya ni keluar di celah-celah apa nama ni, awan ya. Allah cantiknya. Itu menunjukkan Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Islam, Nabi adalah cahaya. Cahaya yang Nabi bawa ni adalah cahaya agama yang akan menerangi seluruh alam. Dan Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mendapat cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW, iaitu cahaya Islam. Sebab tu orang panggil, setelah hati kita ni diterangi oleh cahaya iman, kan? Cahaya tu, orang tak kata setelah hati kita ni diterangi oleh apa nama, bintang, oleh bulan, tak, orang kata cahaya. Maksud cahaya tu yang paling besar ialah cahaya matahari. Nah, tak apalah yang tu. Kemudian hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri selepas Nabi bermimpi begitu. Maksudnya kita sesuaikan dengan kehidupan manusia. Antara tanda-tanda mimpi yang boleh ditafsirkan ialah apabila orang bangun tidur, kita bangun tidur, kita masih lagi ingat mimpi tu. Dan kita bangun tu, kita terus ingat. Bukan bangun, lepas tu pergi makan ke mana, bersembang mana, lepas tu ada orang sebut tentang cahaya. Baru tengok, tadi saya mimpi cahaya. Tu tak boleh pakai. Sebab dia tu, dia baru teringat. Ataupun mungkin dia tu mainan tidur. Tapi kalau dia bangun tu, dia tu teringat. Tadi aku mimpi cahaya. Apa maksudnya? Dia pun termenung. Kan? Nah, mimpi begitu, mimpi yang boleh tafsirkan insya-Allah. Sebab kalau Nabi Islam begitu, setelah Nabi mendapat mimpi itu, Nabi terasa tertarik untuk mengasingkan diri. Ini adalah antara takdir Allah Ta'ala untuk mentakdirkan Nabi jadi Rasul dengan mengarahkan begitu. Tapi sebelum itu pun Nabi sudah apa nama ni, mengasingkan diri daripada benda-benda yang mengarut ni. Nabi tak sembah berhala, Nabi tak makan benda-benda haram, tak berzina, Nabi tidak minum arak sebagainya. Tapi dah sebutnya di sini, kalau kita nak hubungkan dengan manusia,
Orang kalau mimpi, dia bangun tu, dia terfikir, itu makna mimpi tu boleh tafsir. Lepas tu kan, ada orang mimpi, bangun-bangun mimpi kan, menangis kan. Mimpi apa? Mimpi jumpa mak lah, mimpi jumpa ayah dan sebagainya. Itu pun ada tafsirannya. Misalnya, kalau kita mimpi, apa nama ni, jumpa ayah kita. Dalam keadaan yang baik. Kalau dia kata dia dah mati dalam keadaan baik, itu tanda-tanda baik. Atau kalau kita mimpi kawan kita mati, kaya kita mati, siapa mati ke? Mimpi tu kita mimpi dia, dalam mimpi tu dia pakai sutera. Dia pakai sutera, dia datang pada kita. Artinya dia tu ahli syurga kalau dia lelaki. Nah, sebab apa? Sebab sutera ni haram dipakai yang lelaki. Tapi kalau mati pakai sutera, itu maknanya ahli syurga. Sebab dalam syurga orang lelaki boleh pakai sutera. Atau dalam bentuk yang berbagai. Uh, dalam satu riwayat dalam kitab kita buruh dan rasanya ramai ada orang cerita ni. Dia bermimpi, guru ni bermimpi anak murid anak murid dia dah mati, kemudian bermimpi tentang hutang yang dia boleh dibayar. Jadi dia mendatang mimpi tu, saya ingat saya dah cerita dekat sini, kita ingat, tapi sebagai ulangan kalau dah ulang. Jadi dia mimpikan kepada guru dia tu, beritahu mak dia kena bayar hutang kepada simpulan-simpulan. Kemudian dia kata duit tu ada kat sini dan duit itu hanya mak dia dengan dia je tahu duit tu simpan di mana. Lalu guru ni pergi cari keluarga pelajar tadi. Kemudian dia ceritalah, saya datang ni guru dia, nak murid makcik, dia meninggal. Kemudian sedih lah makcik tu kan. Kemudian dia kata kenapa? So dia ada hutang, disuruh bayar. Anak saya tak pernah beritahu dia ada hutang. Tapi dia kata dia ada hutang, dia boleh bayar. Dan dia kata dia ada simpan duit sekian-sekian. Dia kata makcik je tahu. Makcik dengan dia je tahu tempat duit tu simpan. Makcik tanya kat mana dia simpan? Kalau betul-betul awak tahu. Dia beritahu. Ya. Apa nama guru tu beritahu lah. Sekian-sekian tempat dalam bilik sekian. Betul seperti yang diceritakan oleh guru tu yang makcik tu tahu. Memang betul lah, ambil. Kemudian dia bayar. Saya nak sebutnya itu antara hubungan mimpi dengan realiti. Waktu mimpi ni dalam disebutkan dalam berbagai pandangan ulama, ada juga disebutkan antaranya dalam kitab, dalam huraian guru saya ni, Maulana Asri, dia bawa hujah-hujah tentang mimpi, bagaimana Nabi Ibrahim AS boleh merealisasikan mimpi dia tu. Memang dia tu Nabi satu hal kan, dia tu Rasul. Tapi dia hubung kait dengan kita dengan manusia ni, sejauh mana kebenaran itu. Dan bagaimana kita boleh mengambil iktibar ataupun mengambil kita kata hujah daripada mimpi. Kalau kita bermimpi dan mimpi itu bagaimana? Panjang pula di sinilah. Biarlah kita tak nak bicara itu. Antaranya, saya sebutkan antaranya disebutkan Nabi SAW juga menerima wahyu. Nabi SAW itu baginda pernah bersabda, antaranya Nabi sebut Ruyal Mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'un min nubuwah, iaitu mimpi orang mukmin merupakan satu daripada 60 juzuk daripada kenabian, yakni sumber wahyu. Dan hadis ni hadis riwayat Bukhari, Muslim, yang hadis Ahmad, Abu Awanah, Ibn Abi Syihab, Abu Daud, Al-Tailisi dan lain-lain lagi lah. Dan banyak lagi lah. Itu tentang mimpi. Dan sebenarnya mimpi ni menarik kalau kita nak bincang. Mimpi. Ada tafsir mimpi. Saya tidak belajar lah, tapi dulu lah masa belajar dulu adalah sikit-sikit guru kita beritahu. Dan lepas tu kita baca antaranya kitab Ta'thirul Anam fi Ta'bir Limanam. Kemudian kitab tafsir mimpi. Siapa lagi? Adalah 2-3 tu, bila kita tengok kaedah dia tu, memang tepat seperti yang Nabi SAW sabdakan. Dan saya pernah tanya pelajar-pelajar. Kadang-kadang budak ni bila kita cerita mimpi, dia selalu tanya. Saya tanya dia orang, pernah tak kau mimpi, kemudian barulah berlaku? Dia kata banyak. Boleh dikatakan 90% pelajar tu bermimpi, pergi satu tempat, rupanya dia boleh pergi lagi. Tapi bila dah pergi tu, tinggal macam pernah sampai. Rupanya dalam mimpi. Itu biasa. Itu antara menunjukkan mimpi itu ada makna, bukan saja-saja. Baiklah, kita biarkan dengan mimpi itu. Tapi kalau mimpi yang baik, jangan biarkan. Nanti ada
cerita sebagainya, bagaimana kalau kita mimpi nak cerita dengan orang kepada siapa tu kena ada kaedah lain lah. Biarlah itu kita tak nak bincang mimpi. Tapi nak sebutnya ilmu Allah ni memang luas. Ilmu Allah sangat luas. Kemudian beliau datang ke Gua Hira ibadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Bunda Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Ini pun jadi sebenarnya. Orang kata Nabi SAW ni makan hasil pendapatan isteri. Duduk di Gua Hira tak kerja buat. Bukan. Nabi duduk di Gua Hira tu beberapa bulan je selepas. Sebelum ni Nabi kerja. Dan setiap kali Nabi berniaga, menguntungkan. Sebab tu kita heran macam mana orang boleh kata Nabi ni buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Kalau tak pandai mengira, tak pandai membaca. Kalau tak pandai mengira, macam mana nak kira dinar, dirham tu? Mari kita bincang nanti. Cuma saya sebut awal, saya bukan nak suruh sahabat pendapat saya. Ini sebahagian pendapat ulama saya kemukakan. Daripada bacaan yang saya dapati dan juga yang saya belajar dulu. Tidak untuk minta bersetuju, tetapi dengarlah. Kalau okey, silakan. Rasa tak okey, masalah. Sebab ini adalah pandangan ulama. Kemudian Nabi Islam berniaga, kaya Bunda Khadijah, kaya sebab kepandaian Nabi SAW. Kemudian kalau kita tengok sejarah, ada orang kata okey dah Zee, suara Zee? Macam terputus-putus, Ustaz pakai internet rumah tak? Unify. Atas kekayaan Bunda Khadijah. Dengar Zee? Dengar. Ustaz pakai Unify ke internet mobile data tu? Anda pakai Unify dah ni. Pakai Unify. Ya. Pasal suara Zee slow, anda kena pakai ni ke? Earphone. Suara jelas. Ya. Nak pakai ni okey? Lagi jelas dah. Okey, nak pakai ni lah. Cakap lah. Sebab anda terbaca tulisan pun sekejap keluar. Hilang. Okey. Ya, ada ni. Okey. Kalau kita nak bincang, ada orang kata Nabi SAW mengambil kesempatan atas kekayaan Bunda Khadijah. Perhati elok-elok dalam sejarah. Perhati elok-elok. Siapa yang meminang Nabi SAW? Siapa yang menyunting? Menyunting yang sebut. Siapa yang kita kata memulakan? Bunda Khadijah dulu. Dan Bunda Khadijah pun tak tahu Nabi itu Rasul. Kemudian bila Bunda Khadijah meminang Nabi SAW, menyuarakan hatinya untuk berkahwin dengan Nabi, Nabi pergi meminang Bunda Khadijah. Begitu. Bunda Khadijah menyuarakan hatinya untuk mensuamikan. Tak apa, jarang orang guna, kita guna sekali-sekala. Untuk mensuamikan Nabi SAW. Maka Nabi menghantar rombongan meminang untuk menyunting Bunda Khadijah sebagai isteri. Artinya untuk memperisterikan Bunda Khadijah. Tapi sebelum itu, hasrat itu datang daripada Bunda Khadijah untuk mensuamikan Nabi SAW. Bunda Khadijah dulu. Nah, sekarang, kalau kita nak baca tuduhan-tuduhan sejarah, mereka mengatakan bahawa Nabi ambil kesempatan sebab Bunda Khadijah kaya, sebab tu dia kahwin dengan Bunda Khadijah. Siapa dulu? Soalnya siapa dulu? Bunda Khadijah dulu. Dan inilah antaranya kebaikannya. Kalau kita nak bicara tu, panjang pula ceritanya. Sepatutnya, macam Bunda Khadijah buat, sebab tu kita sebut. Orang jahiliah ni lebih hebat sebenarnya daripada orang sekarang ni. Banyak skill lah. Daripada banyak perkara. Akhlaknya, dari segi ekonomi, dari segi persaudaraannya, dari segi silaturahimnya. Orang jahiliah lebih hebat daripada orang sekarang. Sebab tu saya sebut. Bunda Khadijah dulu yang memulakan idea untuk mensuamikan Nabi SAW. Kemudian Nabi bila dah on, okey lah. Nabi tanya juga. Tanya Maisarah tu. Maisarah tu lelaki tau.
Masalah tu. Ha. Ha. Jadi dia akhirnya bersetuju, kemudian kahwin lah. Dan bila kahwin dengan Nabi Islam, kekayaan Bona Khadijah melimpah, berlipat ganda keuntungan. Jadi maknanya Nabi SAW bukan duduk saja. Nabi menggunakan modal yang ada pada Bona Khadijah untuk membanyakkan, mengkayakan Bona Khadijah. Jadi harta Nabi juga, kalau kita kira kalau share lah. Suami isteri pun boleh share. Dalam perniagaan, boleh buka syarikat. Dan lepas itu daripada umur 25 Nabi berniaga, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak. Sampai 40, artinya 15 tahun. Nabi mengusahakan perniagaan Bona Khadijah. Kaya raya. Kan? Kemudian Nabi ambil tu, Nabi pergi duduk Gua Hira tu berapa bulan? 3-4 bulan. Ya? Dalam setahun tu. Nabi pergi duduk di situ. Setelah kaya dah. Dah ada pembantu pekerja lain pula dah. Jadi, kadang-kadang yang tu yang tidak diwarkan menyebabkan orang pandang Nabi ni mengambil kesempatan di atas orang tua yang kaya. Itu pun Bona Khadijah yang Nabi bukan satu pendapat saja. Ini 40-55. Ada pendapat yang lebih rajih lagi mengatakan Bona Khadijah kahwin dengan Nabi Islam sama-sama umur 25. Bona Khadijah 25. Nabi pun 25. Kalau Bona Khadijah 40, tak mungkin dapat anak 6. Dah mana paus. Kemudian, yang peliknya kalau kahwin dengan Bonda Aisyah pula, umur 6 tahun, kononnya 6 tahun. Tak dapat anak pula. Patutnya dapat anak ramai, bahasa muda. Hak tua dapat anak ramai. Pelik betul lah Nabi. Ini semua mengarut semua. Ini semua ni, ada sejarah untuk menjahanamkan pemikiran orang Islam terhadap peribadi Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW. Ini yang bahaya ni. Saya sebut ini apa? Pasal ramai orang tak setuju. Orang pernah, ada 2-3 surah. 2 ke 3 surah. Stop kuliah saya. Dia kata ustaz mengajar sejarah pelik. Dia kata pelik apa ni? Tak apa, tak setuju. Tak apa, saya tak ada masalah. Kita bukan cari makan sebab tu. Cuma nak sebutnya dari segi logik, dia tak boleh terima. Dari segi sejarah dia boleh terima. Tapi bila saya nyatakan yang logik, yang macam ni saya sebut. Orang tuduh Nabi SAW mengambil kesempatan atas kekayaan Bona Khadijah. Siapa yang memulakan untuk mempersuamikan Nabi itu? Atau siapa yang memulakan untuk mendirikan rumah tangga? Idea Bonda Khadijah. Bukan daripada Nabi SAW. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita perhatikan juga, Bonda Khadijah ni telah lama dah kita kata mencari suami. Sebab dulu ini dia telah dipinang oleh berbagai orang. Tapi dia tak nak. Kenapa dia memilih Nabi? Sebab dia antara yang pintar dalam menyusun rumah tangga ni. Bukan saja soal perniagaan, rumah tangga pun dia hebat. Gitu. Dan dia wanita cantik. Sepadanlah dengan Nabi SAW. Orang kata Bona Khadijah dah kahwin, ada anak 2. Apa masalahnya kalau anak 2 pun, kalau masih cantik. Ramai lagi kita sekarang ni pun janda apa panggil apa? Janda apa cantik tu. Anak darah udah berlambak. Ramai ke sekarang tu kita nak, cuma saya nak sebutnya, ini semua adalah fitnah terhadap Nabi SAW. Kenapa orang tak fikir yang sebaliknya tu? Yang baik-baik. Kenapa duk fikir Nabi kahwin dengan kerja? Lepas tu buat alasan lah. Kalau nak hebat agama kita, kena kahwin dengan janda kaya. Siapa ajar begitu? Kan begitu. Nabi kahwin tu sebelum Nabi jadi Rasul. Kalau nak kira dari segi sunnah Nabi ialah yang lebih solidnya ialah bila Nabi nanti dia Rasul, itu baru sunnah. Sebelum tu tidak menjadi sunnah. Tapi Nabi saya buat yang baik-baik, tak ada masalah insya-Allah. Nabi buat yang baik-baik walaupun sebelum jadi Rasul. Tapi dari segi maksud sunnah Nabi itu ialah apa yang Nabi buat, Nabi ucap, yang Nabi ikrarkan. Gitu. Okeylah, tak apalah. Sebab saya sebut begitu sebab ada macam-macam soalan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bukan-bukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian satu ketika datanglah wahyu kepada beliau secara tiba-tiba. Sewaktu beliau masih berada di Gua Hira, malaikat datang kepada beliau di Gua Hira itu. Seraya berkata, bacalah. Rasulullah SAW bersabda, aku katakan, aku tidak boleh membaca. Kemudian beliau bersabda,
Dia menarikku, lalu mendakapku sehingga aku kepayahan. Kemudian dia melepaskanku, dia berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak boleh membaca. Kemudian dia melepaskan aku, dia menarik aku lagi dan mendakapku dan melepaskan aku lagi. Sampai 3 kalilah. Sampai 3 kali. Kemudian lalu dia berkata, yakni Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Rabbmu. Itu lagi tepatlah. Kita tak boleh terjemah Rabb tu Tuhan. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Sampai pada ayat yang keempat, sampai ayat yang ke alam al-insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian di sini dia kata Nabi SAW balik, kemudian cerita dengan Warqah. Saya nak bincang di sini ya. Wah, ini panjang ni kalau kita nak bincang ya. Tu saya kata Iqra ni 4 kali pertemuan tak habis saya. Walaupun 1 jam setengah kita ambil masa ni. Lama ni kuliah kita ni 1 jam setengah ni. Okey. Sahabat yang saya muliakan, sekali lagi saya sebut saya mengemukakan pandangan-pandangan ulama. Tapi saya setujulah dengan pandangan ini. Sebab apa? Sebab dia lebih logik dan lebih sesuai untuk menjaga kepribadian Nabi SAW. Lebih sesuai. Kenapa? Antaranya di sini dikemukakan di sini, ini adalah riwayat panjang riwayat dia. Ujung dia tu itu riwayat dalam Fathul Bari Imam Bukhari dan juga dalam Muslim dalam syarah Muslim. Sebut begini cerita antaranya juga. Tapi kalau kita perhati lagi antaranya pandangan-pandangan ulama adakah Nabi ni buta huruf? Buta huruf ni maknanya tak boleh membaca sampai mati. Tidak. Ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa Nabi SAW boleh membaca selepas menerima wahyu. Selepas wahyu diterima, dia boleh baca. Waktu Jibril peluk tu. Peluk 3 kali peluk itu, Nabi rasa payah tu. Sebab itu proses untuk mengajar Nabi SAW membaca. Lepas itu, Nabi boleh membaca. Dalilnya dalam Quran, antaranya disebutkan, وَمَا كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Antaranya sebut iaitu dalam surah وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ dalam surah Al-Ankabut, iaitu sebutkan dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sebuah kitab pun sebelumnya. وَلَا تَخُطُّ مِنْ قَبْلِهِ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ. Sebelumnya kamu tidak tahu membaca sebuah kitab pun. Ini sebelum turun Al-Quran. Wala takhutu biyamik, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Dan anda engkau dulu pandai membaca dan menulis, nescaya ragulah mereka orang kafir itu terhadap kamu dan orang yang akan mengingkarimu kalau Nabi boleh membaca sebelum ini. Sebab apa? Sebab Allah Taala menggunakan perkataan min qabli itu sebelum wahyu turun. Lepas wahyu turun Nabi boleh membaca dah. Logiknya kalau kita kata begini, saya kata dari sebelum ni. Misalnya contohnya kalau cikgu sampai datang rumah saya kata, dari mana sih sebelum ni? Cikgu saya kata dari sekolah. Artinya, guna perkataan sebelum tu, sebelum dia sampai ke rumah saya, cikgu sampai rumah saya tanya dia, sebelum ini dari mana? Maknanya cikgu saya telah datang dari tempat lain sebelum datang ke rumah saya. Itu maksud perkataan sebelum. Kalau tidak, apa guna saya kata perkataan sebelum? Apa mana saya tanya menggunakan perkataan belum? Gitu kan? Misalnya kalau saya duduk di rumah saya ni, kemudian anak saya pun dah turun daripada bilik. Saya tanya, datang dari mana sebelum ini? Datang dari mana pula saya? Kan duduk kat rumah ni. Mesti dia jawab begitu. Jadi maksud sebelum itu sebelum Quran turun, Nabi tak boleh baca. Bila sebelum, jadi selepas itu, Nabi boleh membaca. Dan banyak lagi lah dalil-dalilnya. Nanti kita akan bincang seterusnya. Kemudian saya cuba mengemukakan di sini saya sebut dulu ulama-ulama dan buku-buku yang saya ada, yang saya baca ni, tanpa saya ambil ini tulisan syarah guru saya Maulana Asri dalam syarah Bukhari dia. Tapi saya nak ambil sini yang saya baca ni, saya pada yang ni saya baca ni, yang saya ada buku dia, antaranya buku yang mudah. Saya tunjuk sekejap.
Antaranya semua orang ada buku ni. Sirah Nabawiyah ni. Dan cetakan ni Jakim cetak. Bukan Yadim. Ni saya buat kuliah ni. Dalam muka surat saya catat sini muka surat 257. 57 apa dia sebut tentang Nabi tu buta huruf? Nabi tu buta huruf 257. Apa dia maksud perkataan ummi tu? Maksud perkataan ummi. Di sini Maulana Safiur Rahman Al-Mubarakpuri antara lain menyebutkan bahawasanya perkataan ummi itu ialah sejenis perkataan yang menggambarkan sebuah masyarakat. Misalnya kalau kita Melayu atau kita panggil orang asli atau kita kata perkataan apa yang menggambarkan satu perkataan menggambarkan sebuah masyarakat. Elit. Golongan elit. Ataupun kita kata golongan B40 atau M40. Itu maksud dia mewakili suatu kelompok manusia. Dia bukan maksud ummi. Buktinya sini orang Yahudi menyebut disebut sini cerita pada asalnya orang Yahudi pergi ke Hijaz semasa zaman penindasan kerajaan Assyria dan Rom seperti yang telah diterangkan cerita lain lah. Dan pada hakikatnya mereka ialah orang-orang Ibrani. Akan tetapi setelah berada di Hijaz mereka mula melalui cara hidup orang-orang Arab dari segi pemakaian, bahasa dan peradaban. Itu dia panggil musta'rabah. Orang menjadi orang Arab. Dia bukan orang Arab. Sehingga kan nama-nama kabilah dan individu mereka turut menggunakan nama Arab. Macam orang Indonesia lah. Cina pun jadi Indonesia, nama Sekroto-Mukroto, macam Cina, Ajitonomoto ya. Padahal dia Cina. Tapi mesti kena guna budaya dan identiti Indonesia. Pakai baju batik sebagai barangnya. Itu antaranya lah. Contoh. Dan akhirnya mereka mendapat menjalin hubungan perkahwinan dan persemedaan dengan panjang cerita ni saya sebut sini. Okey. Mereka menganggap faham tak tahu dah. Tapi sebab saya nak ringkas sangat ni. Ini dah nak pukul 10 dah. Mereka menganggap orang Arab sebagai sangat lekeh. Sehingga mereka memanggil orang-orang Arab itu sebagai masyarakat ummi. Yang bererti primitif dan sangat ketinggalan. Mereka berpendapat bahawa harta benda orang Arab adalah harus untuk mereka dan mereka boleh mendapatkannya dengan apa cara sekalipun. Orang Yahudi panggil orang Arab ni ummi. Bukan orang tu buta huruf. Orang ummi ni orang yang ketinggalan zaman lah. Bagi orang Yahudi lah. Itu istilah. Bukan maksudnya orang itu buta huruf. Dan mereka mengatakan sebagaimana Allah sebut dalam Quran, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang ummi. Laisa alaina fil ummiyina sabila. Mereka sebut pada orang Arab, orang ummi. Gitu. Bukan maksudnya ummi itu orang yang buta huruf. Sebab dia kalau orang Arab pun ramai boleh membaca. Abu Bakar boleh membaca, Osman boleh membaca, Sayyidina Umar boleh membaca. Orang ramai lagi boleh membaca. Kemudian mereka sebenarnya tidak mempunyai semangat untuk menyebarkan agama. Dan paling besar bekalan agama yang mereka miliki hanyalah sekadar berkisar dalam konteks sihir itu tak boleh itu biar. Cuma saya nak sebut di sini ialah dalil perkataan ummi itu ialah menunjukkan kepada bangsa Arab, bukan menunjukkan kepada buta huruf. Itu satu. Yang kedua, dalam antaranya dalam Sirah Ibn Hisham, masyhur juga buku ni masyhur. Ini antara rujukan utama juga orang dalam sejarah. Dalam ini dia sebut apa? Dia sebut cerita Nabi Timur Wahyu ni begini Pada muka surat 210 Jibril kepada Nabi SAW di Gua Hira. Bagaimana cerita dia? Cerita dia begini dia sebut pada bulan itu Rasulullah SAW menetap di Gua Hira. Beliau memberi makanan sebagainya. Kemudian pada bulan tersebut beliau pergi Gua Hira seperti biasa dengan diikuti keluarganya. Pada satu malam Allah memuliakan beliau dengan memberi salah dan merahmati hamba-hambanya dengan beliau. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur
dengan membawa secarik kain dibaj ataupun kain sutera dan di dalamnya terdapat tulisan. Tu. Dengar. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak boleh membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah nak mati. Sesak nafas. Kemudian dia melepaskan cekikan dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku nak baca apa? Gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan dibaj tersebut sehingga aku merasa seolah sudah nak mati. Kemudian dia melepaskan cekikan, bacalah. Aku berkata, nak baca apa? Apa yang harus aku baca? Kata Nabi. Jibril kembali mencekik leherku dan tersebut sehingga aku merasa seolah sudah nak mati. Kemudian dia melepaskan cekikan. Dia berkata, bacalah. Aku berkata, nak baca apa? Gitulah. Kalau soalan 3 kali ni. Dan aku berkata, seperti itu dengan harapan dia mengulangi apa yang sebelumnya dia lakukan terhadap diriku. Kemudian dia pun kata, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehinggalah ayat seterusnya. Dan aku pun membacanya. Sedangkan Jibril pergi di hadapanku. Setelah itu aku bangun dari tidurku dan aku merasa ada sesuatu yang tertulis dalam dadaku. Kemudian aku keluar gua Hira. Cuma saya nak sebut sini ialah dalam riwayat ini sebut Jibril datang, Nabi SAW dia bawa pada Nabi SAW suatu tulisan dalam kain dibaj. Maka dia suruh Nabi baca. Sahabat saya mulakan sekalian. Contoh begini saya datang kepada Cikgu Syafizi. Saya kata pada Cikgu Syafizi, saya kata, Z, tolong jawab soalan ni. Saya nak dengar Z jawab macam mana. Saya datang, saya kata, Z, baca. Sila baca. Z jawab apa? Tak dengar. Oh, kena jawab betul ke Ustaz? Jawab betul lah. Saya nak jadikan bukti ni. Saya datang kepada Cikgu Z. Saya kata, Z, baca. Baca apa? Baca. Ya, nak baca apa? Baca. Nak baca apa? Maknanya, Jibril datang kepada Nabi sudah bawa benda. Kemudian bila dipeluk, barulah Jibril beri. Kalau tidak, memang Nabi nak baca apa? Adakah Nabi tak pandai baca? Adakah Cikgu Safi tak pandai baca? Cikgu Safi cikgu tak pandai baca. Nabi orang ahli perniagaan, untung besar, kaya raya Bonda Khadijah. Orang amin, bijaksana. Sebab tu saya kata Jibril datang. Bukan saya katalah ni macam dalam Ibn Hisham ni. Dan juga pendapat ulama lain mengatakan Jibril datang pada Nabi sudah bawa sesuatu. Dan bila suruh baca, Nabi jawab nak baca apa? Nabi jawab nak baca apa? Tu Jibril peluk tu. Sehinggalah Nabi pun membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ataupun kalau kita katalah Nabi tak boleh membaca. Sebelum ni memang Nabi tak boleh membaca. Mesti Jibril bawa benda. Nak suruh Nabi baca. Takkan Nabi Jibril datang begitu. Baca. Nabi kata, saya tak pandai baca. Saya pun tak boleh baca. Kalau tu suruh baca, nak baca apa? Itu dia banyak benda kalau kita nak bincang. So, sahabat sekalian, ada orang kata, kalau kita kata Nabi pandai membaca, nanti orang kata Nabi, orang tuduh Nabi buat Al-Quran. Sahabat menekan sekalian, sebelum ini, dalam zaman jahiliah, kita baca sejarah, tak ada seorang pun yang menuduh Nabi buat sendiri Quran. Tak ada seorang. Kalau ada pun yang bangsa tu, bangsa Yahudi atau Nasrani, dia kata Nabi belajar dengan Buhairah dan sebagainya. Nabi belajar bila? Panjang pula cerita. Cuma nak sebutnya, kita kalau tak, saya paling tidak pun saya terima, Nabi SAW membaca selepas wahyu turun. Sebab itu adalah mukjizat. Baru hebat. Mukjizat Nabi. Selepas wahyu turun kepada Nabi, Nabi boleh membaca. Sebab apa? Sebab banyak lagi ada dalil yang lainnya. Kan Nabi sebutkan dalam Quran tu, dalam hadis Nabi kan, Nabi sebut apa? Nabi katakan dalam Quran, Nabi kata kepada siapa yang membaca Quran, Nabi kata, apa sesiapa yang membaca Alif Lam Mim, dia mendapat apa nama kita kata dalam mana hadis Nabi tu 10 kebaikan. Siapa membaca satu huruf, dia dapat 10 kebaikan. Kemudian Nabi kata, aku tidak kata Alif Lam itu satu huruf. Tetapi alifun harfun
wa mim harf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Nabi tak tahu huruf tu, kenapanya Nabi boleh sebut? Takkan Nabi sebut saja huruf tu. Kalau Nabi tu tak boleh membaca walaupun Nabi sudah dilantik jadi Rasul. Itu antaranya sebab. Banyak lagi di mana. Ya, Nabi Islam baca, Nabi tahu. Kalau tidak, takkan Nabi tak. Nabi sebut begitu, Nabi tak tahu. Alif sebut tak disebut. Itu nak kurang benar. Artinya ingat saja ya Nabi. Tu bahaya tu. Kemudian, masalah yang timbul pula sekarang ni kalau Nabi tak pandai membaca. Muawiyah antara penulis wahyu kan? Muawiyah antara penulis wahyu. Muawiyah kan dalam sejarah kan Muawiyah tu jahat. Konon dalam sejarah Muawiyah. Dan kalau Muawiyah tulis tak betul, Nabi tak tahu. Tu bahaya gitu. Bahaya. Macam-macam akan timbul masalah pula kalau kita mengatakan Nabi tak betul. Kononnya kita nak jaga Nabi dituduh takut buat sendiri Quran. Satu tu je. Kalau kata-kata Nabi tu buat sendiri Quran. Dah kalau awak pandai buat juga Quran macam Nabi buat tu kalau pandai. Kenapa awak tak boleh buat? Walaupun berkumpul seluruh orang nak buat seperti Nabi buat. Tak boleh. Sebab Quran tu bukan Nabi buat. Daripada Allah. Kemudian, Quran ni pula. Nabi pernah diejek. Kita dah bincang dalam surah apa itu kita bincang. Sebab wahyu terhenti kan. Nabi diejek. Sebab wahyu tak turun. Berapa lama? Ada kata seminggu, ada kata 40 hari. Kalau orang Arab jahiliah tu tahu Nabi ni buat sendiri Quran. Kenapa Nabi nak diejek? Tuhannya telah meninggalkannya. Dan surah Al-Masad surah Al-Masad kita lihat ni. Surah apa kita ingat kita ada bincang kat mana ni ke mana? Saya tak ingat. Kalau lah orang Arab tu tahu Nabi buat sendiri Quran ataupun dituduh begitu, kenapa dia tak kata buatlah, tulis sendiri ayat Quran tu? Kenapa nak tunggu wahyu? Maknanya dia pun tahu memang Nabi boleh baca, cuma Quran itu turun tu sebab wahyu dengan izin Allah Ta'ala, bukan Nabi buat sendiri. Begitu. Banyak lagi lah dalil lain. Kalau di sini dikumpulkan ada 7 bukti di sini mengatakan Nabi SAW boleh membaca. Panjang-panjang lah pula sebut di sini. Nak pukul 10 dah sih. Baru 2-3 hari kita bincang. Apa Ustaz? Ilmu juga tu. Iyalah, tapi ilmiah sangat. Ilmiah kan? Boleh teruskan. Tapi saya rasa perlulah sebab ini antara isu yang kalau kita kata remaja kita pun menganggap Nabi buta huruf ni dia pun pelik juga lah. Macam mana Nabi buta huruf? Quran tajwidnya hebat, nahwu grammarnya hebat. Tak? Orang kafir pun kalau kita perhati, kalau buku-buku orang kafir buat, kitab-kitab yang orang kafir buat, kalau kitab nahwu yang orang kafir, dia merujuk Quran dan hadis sebab Quran tepat nahwu dia. Hadis tepat nahwu dia. Memang tepat. Dia tak merujuk syair-syair Arab, dia merujuk Quran dan hadis. Kalau antaranya kamus kamus apa tu, Mu'jamul Wasit atau Mu'jamul Tulab itu orang kafir buat. Tapi dia rujuk Quran dan hadis. Ataupun Qawaidul Lughah Arabiyah, Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyah, itu orang kafir buat. Tapi dia merujuk Quran dan hadis. Pasal apa? Dia bukti grammar yang paling tepat ialah Quran dan hadis. Artinya bukan Nabi buat. Tapi kebanyakan orang ni, budak-budak kita belajar kitab dia pun tak tahu dia tu orang kafir. Mulakhas Qawaid Arabiyah tu mana biru kat mana. Selain betul saya sebutlah ulama-ulama lain antaranya Dr. Wabah Zuhaili. Ini. Dr. Wabah Zuhaili ni dalam tafsir Al-Munir dia ni, muka surat kalau ada lah. Dia muka surat 309. Dia sebut di sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW menjadi seorang pembaca dengan kudrat dan iradat Allah yang menciptanya. Walaupun Nabi Muhammad sebelum Dr. Wabazili sebut, walaupun Nabi Muhammad SAW sebelum ini bukan seorang yang boleh membaca dan menulis, sebelum ini, namun Allah berupaya menjadikan baginda mampu membaca selepas menjadi Rasul. Hakikat ini membuktikan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita bincang dari segi sifat Nabi kan ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa makna siddiq? Maknanya benar. Amanah artinya jujur. Tabligh artinya menyampaikan. Fatanah artinya apa?
Kalau bijaksana, ada pun saya masa itu saya buat macam sembang-sembang lah dengan pelajar-pelajar di UAE. Dia kata uh, Nabi tak pandai membaca, memang kekurangan Ustaz, tapi Nabi kenapa bijak? Kenapa bijak? Sebab Nabi boleh membaca Quran, melahirkan sahabat-sahabat yang hebat, membentuk negara hebat. Contohnya macam ayah, dia kata ayah. Walaupun ayah tu tidak pandai membaca, tapi anak dia jadi doktor. Walaupun ayah dia tak pandai membaca, tapi anak dia jadi pilot, jadi engineer. Jadi, maknanya adakah ayah tu bodoh? Saya kata, masalah sekarang ni, anak jadi doktor, bukan ayah dia ajar. Ayah dia hantar anak pergi sekolah, ayah dia ajar. Nabi ni ajar sendiri. Adakah Nabi betul? Lainlah kalau ayat tu ajar sendiri ada tu. Tak betul. Dia punya kias dia tu. Saya nak sebutnya sahabat Imam sekalian, sifat fatonah Nabi tu bijaksana tu, adakah termasuk buta huruf tu bijak? Akhirnya adakah jadi polemik itu? Polemik kepada orang yang sentiasa mencari isu untuk memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga perkahwinan Nabi SAW dan macam-macam lagi lah kalau kita nak sebut lagi. Kemudian antaranya Ustaz Abdullah Al-Qari, Ustaz Abdullah Al-Qari, buku dia ni kat mana buku dia? Saya tak ingat. Ustaz Abdullah Al-Qari ni, dia ni cicit kepada cucu kepada Tok Kenali. Dia antara orang yang banyak menulis ayah kepada Dr. Abdullah. Dr. Abdullah ni dia pensyarah Semelayang dalam Puri. Dr. Abdullah Al-Qari. Ayah dia ni nama Abdullah Al-Qari. Dia mati baru meninggal tahun ni, mati kena langgar, pergi masjid dengan kereta tapi kena langgar. Orang alim, dan saya pernah pergi melawat rumah dia, saya pergi library dia, panjang. Saya ingat adalah sepanjang rumah saya ni 70 panjang. Besar, penuh dengan buku. Seronok seronok. Tapi dia ni rajin menulis ni. Dr. Abdullah, Ustaz Abdullah Al-Qari. Juga dalam kitab Kalimatul Quran, tafsir wa bayan, Kalimatul Quran tafsir ni Hussein Muhammad Makhluf. Kecil je buku dia. Saya tak ingat dekat mana. Buku dia kecil. Dia maksud dia ummi itu maksudnya orang Arab. Dia bukan buta huruf. Dia terjemah begitu. Ini dalam Kalimatul Quran, dia tafsir wal bayan. Juga ulama antara lain juga siapa lagi ada satu buku menulis tentang adakah Nabi itu ummi. Buku khusus dan banyak lagi lah sahabat yang mengatakan, kalau saya nak buktikan di sini pandangan ulama yang mengatakan bahawa Nabi SAW boleh membaca itu. Antaranya kalau saya sebut di sini ialah yang kesetunya banyak lagi dah, tak apalah. Kita dah hapus 10 dah. Ya? Ada yang Ustaz cerita perjanjian Hudaibiyah tu yang Nabi suruh padam. Ya. Antaranya tu. Itu pun antara bukti juga Nabi SAW boleh membaca. Ada dua riwayat. Masa perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tulis. Lalu Sayyidina Ali bertulis. Nabi kata, uktub min Muhammad Rasulullah ila musyrikin Quraisyin. Lalu kata Suhail, mata tu Suhail sebagai wakil Quraisy, dia kata, la, uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis. Tak, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kamu tulis Muhammad Rasulullah, artinya kami mengakui kamu ni Rasul. Kalau kami mengaku Rasul, kami tak menentang kamu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Lalu kata Nabi, padam. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali tak nak padam. Nabi pun ambil, Nabi pun padam. Artinya Nabi pandai membaca tu. Muhammad, Rasulullah tu Nabi padam tempat Rasulullah. Muhammad bin Abdullah tu, tak apalah. Tapi Rasulullah Nabi padam. Tapi ada pula riwayat lain sebut apa? Bila Nabi suruh Sayyidina Ali padam, Sayyidina Ali tak nak padam. Kemudian Nabi bertanya, mana tempat perkataan Allah tu, tempat perkataan Rasulullah, saya nak padam. Ya Allah, baru berapa patah perkataan Nabi nak melarat, takkanlah begitu sekali tak tahu. Tak. Rasulullah pun tak boleh nak baca. Teruk benda Nabi buta huruf. Jadi hina pula Nabi kalau macam tu. Sebenarnya tidak begitu. Kemudian timbul pula isu. Tu kan Nabi suruh Sayyidina Ali tulis, artinya Nabi tak pandai baca tu. Quran pun Nabi suruh orang lain tulis.
Itu suruh lain tulis. Utusan hantar ke semua suruh lain tulis. Kita jawab begini. Kita kata, mana ada Perdana Menteri tulis sendiri surat? Ada Perdana Menteri tulis sendiri surat? Semua SU dia tulis. Jadi kalau SU tulis, nanti Perdana Menteri tu butuh huruf ke? Tidak. Perdana Menteri boleh juga menulis. Cuma kerja dia beri arahan je. SU tulis. Teruk lah macam tu. Tak? Semua PM nak buat. SU lah tulis. Macam kalau pengusi. Macam kalau dulu mantan pengetua kita, Puan Maimu. Nak buat surat apa, suruh Kani tulis. Adakah Puan Maimu, Kani tak tanya, Puan ni butuh huruf ke? Tak boleh tulis ke? Puan Maimu jawab apa? Kau kan Kani, kerja kau. Bukan kerja aku. Begitulah. Seolah-olahnya dalam perjanjian itu. Mana ada Perdana Menteri sendiri tulis surat perjanjian? Benda macam tu tak fikir. Nampak hina sangat Nabi nak dua kata huruf pun tak tahu di mana. Teruk benar Nabi. Bukan begitu Nabi, dan banyak lagi lah kalau kita nak bincang tentang di sini. Tapi masa kita tak mengizinkan. Saya nak habiskan yang bab pertama ni. Kemudian Nabi pun pulang. Nabi pulang kepada keluarganya dalam keadaan menggigil. Dan sampai di rumah Bonda Khadijah, Nabi masuk sambil berkata, selimuti aku. Zammilu. Wahai kamu semua, maksudnya terjemah itu, wahai kamu semua, selimutkan aku. Apa maksudnya itu? Itu kita bincang dalam tafsir surah Al-Muzammil. Selimutkan aku. Maka beliau diselimuti oleh Bonda Khadijah sehingga hilang rasa takutnya. Lalu beliau berkata, wahai Khadijah, apa yang terjadi padaku? Lalu beliau menceritakan semua kejadian yang baru dialami. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku bimbang sesuatu akan terjadi pada diriku. Kemudian Bonda Khadijah berkata, tidak usah takut, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahim, berbicara dengan jujur, memikul beban tanggungjawab, memuliakan tamu, dan menolong sesama demi menegakkan keadilan. Kemudian Bonda Khadijah mengajak beliau pergi. Stop di situ. Kalau kita nak sebut sini, Bonda Khadijah sebelum ni belum jadi, dia Nabi belum jadi Rasul lagi. Tetapi dari kecanaan, kesantunan, budi pekerti, mulianya Bonda Khadijah dengan Nabi SAW. Siapa aja? Ini adalah antara akal yang tidak boleh ditinggalkan. Lepas tu wahyu dan akal dia tak boleh ditinggalkan. Kalau akal tak sempurna, maka wahyu tidak wajib atasnya. Solat tak wajib, pasal dia tergila. Puasa tak wajib, pasal dia gila. Zakat wajib pada dia. Pasal apa? Pasal harta dia dijaga oleh wali. Itu lain pula kalau zakat kalau harta lain. Tapi kebanyakannya kalau akal tu tak sempurna. Tapi Bonda Khadijah kita tengok. Siapa aja dia begitu? Ini akal sebenarnya. Akal. Nabi nak sebut dalam sejarahnya bahawasanya kalau kita menggunakan akal yang waras, kita boleh menilai kebaikan dan keburukan. InsyaAllah. Kita boleh menilai ini kebenaran dan kebatilan. Ini Tuhan ke apa macam ini, tak bergok tahun ini. Apakah begini? Semuanya antaranya akal yang Allah Ta'ala jadikan sebagai panduan untuk kita mencari kebenaran. Kemudian disuluh oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat Ustaz Badli Syah ke Ustaz Somad saya tengok. Ustaz Dr. Tariq, Dr. Syafiq, Dr. Syafiq Basmalah. Baslamah. Dia kata apa? Antaranya dia kata isteri ni kalau suami balik rumah jangan tanya dari mana. Jangan tanya. Dari mana bang? Dah buat apa bang? Tanya nak minum apa? Tu. Nak makan apa? Nak apa? Bukan tanya dari mana. Orang penat-penat tanya dari mana, nak cerita pula. Tidak, duduk abang, nak minum apa? Baru standard. Sebab tu, contoh, dia buat contoh, dia kata kalau pergi kedai kopi, orang kedai kopi tak tanya. Pelayan kedai kopi tu lah cantik, pakai lawan dengan gecu sebagainya. Dia tak pernah tanya, abang dari mana? Dia tak tanya. Dia tanya, abang nak makan apa? Sebab tu orang pergi kedai kopi. Itu dia buat lauk. Tapi, sesahabat yang saya mulakan sekalian, dari segi adabnya, kalau kita perhatikan Bonda Khadijah, begitu cana. Kenapa? Kerana dia menggunakan akal. Nah, kemudian Bonda Khadijah mengajak beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad
bin Abdul Uzza bin Qusay, iaitu anak sepupu Bunda Khadijah. Anak paman Khadijah ni yang sepupu Bunda Khadijah lah. Saudara lelaki ayahnya. Ia telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliah dan ia pandai menulis dalam bahasa Arab dan juga menulis dalam Injil dalam bahasa Arab. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Ada orang sebut umur dia 83 tahun dah masa tu. Lalu Bunda Khadijah berkata, wahai anak pamanku ni, sepupu lah, ya benar ummi. Ya benar ummi tu, wahai anak lelaki kepada pakcikku, ini sepupu lah. Tolong dengarkan khabar dari anak saudaramu ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Waraqah bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang telah jadi pada diri kamu? Maka Nabi pun menceritalah sebagaimana yang kita dah bincang tadi. Lalu kata Waraqah, inilah namus yang pernah diutuskan kepada Nabi Musa. Seandainya pada saat itu umurku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Lalu Nabi kata, kenapa saya diusir? Apakah mereka akan mengusir saya? Maka Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Apabila engkau mendapati hari itu, nescaya aku akan menolongmu dengan dokongan yang sangat kuat, sekuat tenagaku. Sahabat-sahabat yang saya sekalian, perhatikanlah bila dakwah ni, bila buat dakwah, jarang sangat orang yang tidak diusir. Sebab tu cuba perhati. Semua Nabi berhijrah. Semua Nabi berhijrah. Kecuali kalau kita nampak senang sikit Nabi Sulaiman lah, Nabi Sulaiman. Itu pun ujian dia teruk juga. Cuma kita tak perasannya. Tapi kalau Nabi-Nabi yang lain, semua berhijrah. Nabi Adam berhijrah daripada syurga ke dunia. Nabi Nuh bersampan, naik sampan sampai ke Judi, Bukit Judi, berhijrah, dibawa oleh banjir kerana umatnya yang begitu tak dengar kata. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berhijrah. Dan itulah fitrah ulama-ulama. Biasanya berhijrah dalam dakwah. Kita tengok sahabat. Mana ada sahabat mati di kampung? Tak ada sahabat yang lahir di Mekah, mati di Mekah. Kecuali memang duduk di Mekah. Macam sahabat-sahabat yang berhijrah. Semuanya mati di tempat lain. Abu Ayyub mati di Konstantinopel. Muawiyah mati di Syam. Walaupun dia lahir di Mekah. Abu Bakar mati di Madinah. 400 km, dekat 500 km juga tu, lebih kurang KL Kota Baru lah. Waktu saya buat lawak dengan cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang nak pindah balik kampung tu. Saya tanya, kenapa nak balik kampung, sibuk-sibuk balik kampung ni? Kalau saat duduk kampung, kita duduk kampung dekat dengan keluarga kita. Kalau duduk kampung ni, kita boleh nanam sikit sebanyak. Pucuk-pucuk kayu, ubi, serah tak payah beli. Kalau itu je mentaliti ustaz fikir nak pucuk ubi, serai, tak payah jadi ustaz lah, saya kata. Nak fikir pucuk ubi. Macam makan pucuk ubi setiap hari. Hembung, pecah perut. Bukan itu soalnya. Soalnya dakwah itu. Dakwah. Lepas tu sahabat Malaysia, semua ulama dia berhijrah. Imam Bukhari, walaupun dia mati semula di kampung dia, di Bukhara, tapi dia berjauh mencari ilmu. Jauh, mengajar, terfitnah dan sebagainya. Imam Ahmad. Cuma mati tempat dia, lahir tempat dia, mengajar tempat dia. Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, mati pun di Madinah. Sebab dia tak nak keluar Madinah, sebab dia tak nak berjauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaranglah begitu je. Tapi kebanyakan ulama, seperti yang kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada orang yang kalau disampaikan kepadanya apa disampaikan kepada Musa, atau seperti yang kamu terima ini, tidak akan dihalau daripada tanah airnya. Ya, Nabi dihalau. Nah, kemudian tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu sehinggalah Rasulullah SAW bersedih dan telah sampai kepada kami. Beliau bersedih dengan kesedihan yang sangat dan beliau berkali-kali hendak menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Ni tak betul ni riwayat ni, tak betul lah. Mengertinya Nabi nak bunuh diri, tak kena begitu. Walaupun ada dalam tafsir Ibn Katsir, ini sahih tafsir Ibn Katsir dah ni. Sebab tu kadang-kadang kita buku ni, kita tak boleh pakai sebuah. Kita tak boleh baca sebuah buku. Kita kena baca banyak buah buku. Dan juga begitu juga dengan pendapat ulama. Kita tak boleh pakai satu pendapat. Kalau satu pendapat, letih kita. Imam Syafi'i kita ada banyak pendapat. Dalam pendapat Imam Syafi'i kita, ada pendapat ulama-ulama Syafi'i pula. Macam-macam pendapat. Sebab tu, kepelbagaian pendapat itu sebenarnya adalah rahmat bagi kita. Gitu.
Ni kena sabar kan Nabi nak terjun daripada bukit. Nak bunuh diri. Tak kena. Pula berkali-kali pula tu nak menjatuhkan diri bukan sekali. Setiap kali bila berada di puncak gunung dengan maksud menjatuhkan diri itu, maka saat itu Jibril muncul. Lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Ini, walaupun ini ada dalam Bukhari, ini tapi cuba tengok. Nanti kita baca sekejap lagi. Maka tenanglah kegelisahan beliau dengan ucapan tersebut. Dan wahyu beliau menjadi tenang. Dan jiwa beliau menjadi tenang. Lalu beliau pun pulang. Namun bila wahyu lama tidak turun kepada beliau, keesokan harinya beliau melakukan hal yang serupa. Nak terjun pula bukit. Apabila beliau berada di puncak gunung, maka Jibril muncul lagi dengan mengucapkan ucapan yang serupa. Yang ni, engkau ni Rasul, aku ni Jibril. Kamu ni utusan Allah. Dan hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Daripada Az-Zuhri. Cuba tengok komen apa nama Ibnu Katsir, dia tulis apa? Kami telah berbicarakan hadis ini dari segi sanad, matan dan maknanya secara terperinci dari awal syarah. Ini penjelasan kami atas Sahih Bukhari. Jadi siapa yang mengendakinya, maka di situ sudah dijelaskan secara tulis. Yang ini hanya Allah yang hanya milik Allah lah segala pujian dan anugerah. Artinya dia kata apa? Dia pun kalau pasal dari segi riwayat, hadis ini memang sahih. Tapi dari segi dirayah tu, dari segi munasabah nak buat tu, munasabah ke tidak? Nabi kan maksum. Nabi kan terpelihara daripada dosa. Ini mana nak terjun daripada bukit ni apa hal? Sebab tu, itu dari segi adabnya. Cuma saya sebut begitu tadi, kena fikir semula sebab ada ulama berpandangan, ulama komentar hadis ini dengan pandangan ini ada dari riwayatnya macam-macam, campur-campur lah. Begitulah. Itu panjang pula cerita yang lain. Kemudian jadi ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah ayat yang mula-mula yang dipenuhi dengan barakah ini. Ayat tersebut merupakan awal rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya dan merupakan nikmat pertama yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Tak sempat Al-Aziz nak bincang tentang Al-Alaq. Al-Alaq ni bagus. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian keluhuran manusia dan kemuliaan dengan ilmu. Mana kena bincang semula, tak sempat yang ni. Sebab apa? Sebab antaranya kalau ada dah dulu beberapa orang cikgu dah beli buku ni. Masa tu saya beli kat Jakarta ke kat mana saya tak ingat. Yang cerita alat, cerita alat seperti yang digambarkan dalam buku ni. Alat ini alat yang dalam Quran, alat dalam Quran Allah sebut. Ini yang alat yang dalam rahim ibu, ini lintah. So kesamaan alat dengan lintah tu yang sebut dalam Quran 1400 tahun lalu baru orang jumpa sekarang ni. Begitu juga dengan embrio. Contohnya ni orang baru jumpa sekarang, sejak ada apa nama CT scan ada scan baru jumpa. Nabi sudah sebut lama ada perkembangan ini dalam Quran 1400 tahun yang lalu. Dan contoh juga macam perkembangan deria manusia dalam Quran wa ja'alna lakumus sam'a wal absar wal afidah. Mula-mula yang berfungsi dalam deria manusia ni adalah telinga, iaitu selepas di sini sebut selepas 24 minggu janin dalam kandungan tu deria mendengar telah berfungsi. Ini disebut dalam ni. Kita bincang minggu depan Aziz tak sempat lah. Tak sempat. Nak bincang tentang allama bil Quran, allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Akramul ladzi bacalah yang mengajarkan manusia dengan pena. Allama bil qalam, allama al insa ma lam ya'lam. Kita bincang bulan depan lah yang ni, minggu depan lah ni. Sebab saya rasa kena bincang. Sangat seronok. Kita berhenti di sinilah. Keluhuran manusia dan kemuliaan dengan ilmu. Hari ni 19. Hari ni 18 hari bulan 10. Wallahu alam sih. InsyaAllah kita tangguh dulu perbincangan kita insyaAllah. Sekali lagi saya sebut, saya bukan minta sahabat-sahabat bersetuju, tapi itulah pandangan ulama yang saya kemukakan dan pada saya itu lebih rasional dan lebih mulia dan lebih sesuai untuk peribadi Nabi SAW yang bersifat fatonah, bijaksana itu. Wallahu alam. Kembali kepada penerbit rancangan.
Ya Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak. Minta maaf hari ni cikgu-cikgu hari ni kita punya audio dan video agak tersangkut-sangkut, tak tahu mana satu. Saya punya internet ataupun Ustaz yang punya internet mungkin. Tak tahulah, wallahualam. Dah lama tak jadi macam ni. Oh, saya guna wifi ni. Okey tak? Ya. Apa? Wifi tak? Unify. Okey, macam biasalah, Puan Maimun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Ustaz, ya, apa yang Ustaz terangkan pada hari ini merupakan satu pencapaian